Saya memang tak pernah mengalami pengalaman di mana saya merasakan sistem audio dekat rumah setanding dengan sistem audio yang saya alami dalam panggung wayang. Pernah tak korang berfikir apa jadi jika korang membelanjakan nilai wang yang sama untuk membeli sebuah Pro 2 Axia 1.0 LE untuk sebuah sistem audiovisual di rumah? Anda tak perlu berfikir untuk jawapan tersebut pasal hari ini saya akan review Samsung Neo QLED 8K QN800C dan juga Samsung Soundbar Q900C yang nilainya hampir RM30,000. Apa yang bagus, apa yang kurang dan apakah challengesnya bila anda ingin membeli sistem audio yang harganya RM30,000 ini. Ini ulasan penuh untuk kedua-duanya. Seperti biasa bila kita nak mula, kita mulakan dengan benda yang saya suka terlebih dahulu dan kerana inilah benda yang paling dominan sekarang, kita mula dengan TV. Jadi anda boleh lihat kat belakang saya ni model 75 inci, Samsung tawarkan juga model 65 dan juga 85 inci. Saya secara peribadi dalam videonya kotak saya katakan tempoh hari 75 ialah saiz yang paling optimum untuk kebanyakan rumah di sekarang. Pasal satu, ia tak terlalu besar, cukup besar untuk kebanyakan orang dan lebih penting sekali kalau anda duduk ke apartmen atau kondo macam saya, inilah saiz yang just enough kotak dia tu nak masuk dalam lift. 85 dan ke atas mungkin sampai dah tak muat. Jadi, apa yang saya suka pada panel ini, pertama sekali ialah ia adalah panel 8K dari keluarga Neo QLED. Bagi yang tak tahu Neo QLED ni apa, ialah teknologi di antara LED TV dan juga OLED. Jadi dia ada semua kekuatan sebuah TV LED dan tak ada kekurangan yang ada pada panel OLED. Satu isu yang mungkin anda pernah tengok pada telefon di mana bila panel OLED ni, jika anda tayang lama-lama macam ni, dia akan ada burn in, ada shadow. Jadi dengan panel Neo QLED, isu ini tidak akan berlaku. Kalau anda terlupa nak padam TV ni 3 jam macam ni pun, tak perlu risau akan ada burn in pasal dia kata lifetime guarantee, tak akan langsung ada burn in. Luckily pada TV ni ada sistem upscaling yang digunakan dan kami melihat bahawa kalau as long as anda gunakan sumber 1080p dan ke atas, gambar nampak tajam, warna nampak hidup, pergerakan tak ada ghosting dan saya rasa lebih penting sekali bagi mereka yang minat tengok movie kan, memang rasa cinematic pasal ada cinematic mode ataupun filmmaker mode yang memastikan motion smoothing tak ada excessive post processing. Jadi filem yang anda tengok adalah sama seperti VC pada pengarah asal. Benda kedua yang saya suka ialah ni, kejap. Lebih baik tunjuk daripada ni. Ni, gaming. Saya seorang gamer. Jadi benda paling annoying kat rumah ialah saya ada Xbox Series X, saya ada PlayStation 5 dan saya ada gaming PC. Dekat TV kat rumah tu hanya ada satu je HDMI 2.1. Bermakna hanya satu output je dekat TV saya yang boleh support 4K 120Hz. Dekat TV ni ada 4 HDMI 2.1. Jadi tak ada isu perlu tanggalkan input bila nak main different console dan juga different computer. Tambahan lagi, memang banyak gaming specific feature terbina pada QN800 ini di mana satu, ada gaming hub. Kat gaming hub ni anda boleh tengok real time FPS, dia tunjuk berapa FPS anda. Kemudian ada AMD FreeSync Premium, tak akan ada screen tearing. Lepas tu ada variable frame rate untuk pastikan walaupun kalau ada drop frame pun tak ada isu. Dan anda tengok sekarang panel ni 1610 kan. Anda pasti kata, saya gamer bang, saya dah biasa pakai ultra wide. Tak ada isu pasal anda boleh pilih untuk output nisbah ataupun aspect ratio berbeza bergantung pada tetapan pada PC anda. Jadi sebagai sebuah TV gaming centric, saya tak ada benda negatif nak cakap pasal QN800C. Perkara ketiga saya nak puji ialah perisian gunakan Tizen. Ya, saya tahu mungkin ada anda sekarang tak sabar nak kata Tizen. Really? Betul ke Obe? Pasal selalu Tizen ada dua benda yang buruk saya cakap. Satu, software tak banyak, tak ada Disney Plus misalnya, dan lembab. Tak berlaku dekat sini pasal saya sedari dengan semua aplikasi saya pasang sekarang, app switching laju dan boot up pun laju. Saya boleh boot up TV ni from cold dalam masa kurang 10 saat. Jadi bagi mereka yang nak responsif, saya boleh katakan ia lebih laju nak bandingkan Android TV yang saya gunakan kat rumah dari segi kelajuan. Dan lebih penting sekali, macam software tadi, banyak software utama dah ada. Ada Apple TV, ada Apple Music dan Disney Plus pun dah ada. Jadi anda tak perlu risau tentang perisian pasal semuanya ada di hujung jari sahaja. Aku puji melangit TV ni tapi tak bermakna ianya sempurna. Tak sempurna pasal di akhir hari ianya sebuah TV Samsung. Dan TV Samsung tak ada Dolby Vision.
Dan saya merasakan secara peribadi bahawa Dolby Vision adalah sistem yang paling sinematik, nampak macam wayang. Dan HDR10 Plus walaupun bagus, gambar dia adalah kurang dan terlalu terang kalau dibandingkan dengan Dolby Vision. Dan satu lagi isu adalah ianya Neo QLED dan kami ada TV OLED dalam studio ni, dan dari segi warna dan juga hitam, OLED masih lagi win, dan ada sedikit isu blooming pada panel pasal ada semua cahaya kat belakang. Tapi ini benda yang minor. Having said that, kena ingat bahawa kalau beli OLED, kekurangannya pula ialah ada burn-in. Apa yang best dengan soundbar ni? Ni adalah soundbar yang paling mercu tahun 2023. 11.1.4. Ada Dolby Atmos, ada 22 speaker seterusnya, ada satellite kat belakang untuk pengalaman audio yang sebenar, dan ada sistem subwoofer yang berdentum. Saya tak jumpa lagi sistem dia punya subwoofer yang buat saya punya ginjal rasa macam nak meletup. Honestly, ini adalah sistem audio paling berkuasa pernah kami test dalam 105 watt. Memang rasa macam anda dalam dunia yang anda tengah tonton. Saya gunakan contoh filem All Quiet in the Western Front. Saya sentiasa akan uji filem dengan soundbar, guna filem ni. Dan boleh dengar kalau ada peluru, boleh dengar piung, boleh dengar lagi piung. Boleh dengar dari datang arah mana. Jadi inilah kelebihan sistem Dolby Atmos di mana ada verticality. Anda boleh dengar pada arah mana dengan height. Dalam satu scene tu, machine gun dengar pada kiri, boleh dengar brrr, brrr, brrr. Saya memang tak pernah mengalami pengalaman di mana saya merasakan sistem audio dekat rumah setanding dengan sistem audio yang saya alami dalam panggung wayang. Macam tu dia punya best. Saya dah puji banyak tadi, tapi ada kekurangan. Kekurangannya ialah anda memerlukan ruang yang besar, TV yang besar, dan juga perlu ada kabel management yang bagus. Pasal sistem speaker dia yang kat belakang tu wired, anda perlu sorokkan kabel, dan kalau anda ada rumah yang ruang tamunya kecil dan tak ada power point, memang susah. Macam kami pun susah nak menyorokkan kabel pasal ada 4. Anda kena ada 4 power source untuk satu sistem audio. Bayangkanlah. Jadi kalau anda nak simplicity, saya rasakan lebih baik beli JBL Soundbar 1000 tempoh hari pasal hanya perlu 2 kabel dan satellite dia adalah wireless. Jadi sebagai kesimpulan, apa yang anda dapat bila beli TV harga dia RM22,699 dan soundbar RM6,499. Saya boleh katakan ini adalah kombinasi yang paling ampuh, visual yang mantap, visual memuaskan, khusus untuk gaming, dan sistem audio yang pasti akan menggegarkan seperti anda berada dalam wayang. Tapi saya tahu RM30,000 adalah sesuatu yang agak besar untuk anda belanjakan dalam ekonomi sekarang ni. Tapi hakikatnya, jika anda inginkan sistem yang bagus dekat rumah sebagai ganti TGV atau JSC, inilah yang terbaik. Well, that's not really true. Sebenarnya ada satu lagi sistem yang saya uji sebelum ni yang bagus, ianya Samsung The Wall Mini LED 140 inci, harga dia 1.23 juta. Jadi saya tak rasa banyak orang mampu. At least kalau beli RM30,000 ni mungkin boleh lagi ambil loan atau pay later. Hakikatnya kalau anda nak cari yang mampu milik sikit, hampir dengan wayang, inilah saya sarankan. Just as long as anda ada RM30,000. Baik, sekian sahaja daripada saya, Fiz Harudin. Jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye.